Assalamualaikum dan hi everything. Hari ni aku nak buat knowledge sharing pasal macam mana aku shooting video dekat rumah. Basically aku nak share apa equipment aku pakai, macam mana aku gunakan equipment tu, some camera settings dan maybe sedikit tips lah. Tapi perlu diingatkan, video ini bukan video profesional. Aku pun newbie je, baru je explore benda-benda ni. So, jangan expect korang akan dapat result yang professional broadcast punya quality. Sebabnya bila aku compare video yang aku dah publish dengan video YouTube musician yang lain macam Ola, Fluff or Glenn, memang obvious video aku jauh ketinggalan dari segi quality. So basically video ni adalah sharing oleh seorang newbie kepada newbie. Okay, first topik yang aku nak share, topik yang agak hot yang selalu orang tanya, kamera apa yang aku pakai? Let's find out. So aku pakai kamera Sony Alpha Series. Yang ni model A5100. Kira dia paling lubuk lah dalam kategori dia. Actually ada lagi satu model yang lagi lubuk daripada model ni. Model A5000. So kira yang ni baik sikit lah daripada kedai sebelah. Tapi aku suggest korang cari second hand je lah. Dekat Carousel ramai yang jual. Ada macam-macam colour. Starting price daripada 800 lebih pun ada. So untuk entry level, aku rasa model ni dah memadai lah. Tak payah beli yang mahal. Untuk dapatkan efek bokeh yang cemerlang, aku tukar lens dia pakai lens 7 Artisans ni. Model ni 35mm f1.2. Ni adalah manual lens, dia tak ada autofocus. Ni fixed focal length, maksudnya tak boleh zoom. Dia fix pada 35mm sahaja. Yang ni consider murah kalau nak dibandingkan dengan lens-lens Sony. Harga dia dalam RM420. So kalau korang wondering macam mana aku dapat efek bokeh yang cantik, yang creamy, yang soft semua tu, inilah rahsia dia. Aku pakai lens murahan Cap 7 Artisans ni. So macam inilah rupa dia bila pasang pada kamera. So dia kelihatan agak klasik di situ. Okay, tadi kita dah discuss pasal kamera. So next aku nak share satu lagi elemen penting dalam videografi, iaitu bab lighting. Kalau korang perasan dekat Hollywood, dia akan sebut lights, camera, action. So elemen pertama yang dia sebut adalah light. Lighting ni ada elemen yang penting yang selalu diabaikan oleh videographer amatur macam kita ni. Sebab mostly kita lebih fokus untuk dapatkan kamera yang high end, dengan harapan kamera tu dapat shoot video dengan quality standing dengan broadcast quality kat TV tu. Okay, let me tell you something lah. Even kalau korang ada kamera paling high end, paling agung, DSLR apa jadah semua tu, tapi kalau lighting korang fail, the whole production of your video fail. Okay, sebelum kita proceed, nak minta korang study sikit pasal basic 3-point lighting. Basically dalam videografi, ada 3 jenis lampu yang kita perlukan, iaitu key light, fill light dan backlight ataupun hairlight. So kalau korang tengah view video ni dekat YouTube, aku akan attachkan link ke atas ni pasal 3-point lighting tu. Minta study sikit dan come back to this video. Okay, untuk lighting pula aku pakai 3 lampu ni. First, kita ada ring light ni, aku gunakan sebagai key light. And then aku ada lampu IKEA ni, aku gunakan sebagai fill light. And last sekali, lampu kat belakang tu, lampu tidur, aku gunakan sebagai backlight ataupun hairlight. Okay, ring light yang aku pakai ni adalah yang 14 inci OEM, tak ada brand. Lampu ni aku beli kat Loyat, harga dia dalam RM170. Dia ada 2 lampu, satu lampu putih dan satu lagi lampu kuning. Dan kita boleh blend kedua lampu tu. So ini campuran kuning dengan putih. So lampu kedua aku pakai adalah lampu IKEA ni sebagai fill light. Ini aku tak ingat aku beli berapa, dah lama dah, rasanya 100 lebih kot. Dan last sekali aku pakai lampu tidur ni lah. Dia punya shades pun dah hilang, dah togel macam ni je. Lampu ni aku beli dekat kedai home decor rasanya. Harga dalam RM40. Aku gunakan sebagai backlight lah. Actually lampu-lampu ni bukanlah lampu yang terbaik untuk buat video production, tapi sebab ini je yang aku ada, so we just go for this je lah. Seterusnya, elemen ketiga yang terpenting dalam videografi adalah audio. Ini pun ramai yang tak ambil part.
Supposedly Hollywood kena cakap lights, camera, audio, baru action. Sebab audio memainkan peranan yang penting dalam video production sebenarnya. Untuk audio recording, aku pakai Zoom H2n ni. Yang ni aku beli dah lama, since 2014 kot. Masa tu Siki Music buat sale. Masa tu ada offer. Siap accessory pack, dia jual RM600 je. Sekarang Zoom H2n ni saja tak ada accessory pack, harga dia cecah RM765 rasanya. Tapi kalau nak murah sikit, boleh try Zoom H1n, yang tu dalam 500 lebih. Quality sama, cuma kurang features je. Bagi aku, audio adalah elemen yang penting dalam penghasilan video production. Instead of guna kamera punya built-in microphone macam ni, why not invest sikit, dapatkan audio recorder yang proper, so that kita boleh hasilkan audio yang bagus macam ni. Okay, sebelum kita start shooting, ni ada satu tips yang aku boleh share. Make sure subjek yang kita nak shoot tu jangan terlalu rapat dengan background. Sebab nanti subjek tu dia terblend dengan background, nanti kita tak dapat efek bokeh yang sepatutnya. Cuba jarakkan subjek tu jauh sikit daripada background, make some space, and then adjust lens tu, make sure dia fokus kepada subjek. So kita akan dapat efek background yang blur, dapat bokeh yang smooth, yang creamy. Rule of thumb dia, lagi jauh subjek daripada background, dia punya efek bokeh dia lagi smooth, lagi soft. So dekat bilik kecil lah aku buat shooting mostly. Bilik ni memang sangat sempit. Kalau tengok layout lantai ni pun tak banyak ruang yang aku boleh bergerak. Actually bilik ni adalah 3-in-1. Inilah bilik muzik aku, bilik anak-anak aku study, dengan bilik bini aku buat kerja. Tapi oleh kerana bilik ni terlalu kecil, even dengan 3 biji lampu ni pun dah cukup untuk menerangi the whole room. Korang tengok aku tak pasang pun lampu ceiling. Kalau korang perhatikan, kat situ aku letak key light. Aku tak directkan ke muka aku sebab lampu dia terlalu terang. Jadi aku terpaksa talakan lampu tu ke dinding, so that cahaya tu sangat soft, tak kasar dan tak menghasilkan shadow yang sangat gelap. Okay, and then ini lampu IKEA tu aku jadikan sebagai fill light. Kadang-kadang aku pakai, kadang-kadang aku tak pakai. Biasanya kalau siang aku tak pakai sebab aku akan dapat cahaya matahari daripada tingkap sini. And then kat situ lampu tidur RM40 tu aku jadikan sebagai backlight atau headlight. And then aku akan duduk kat kerusi ni dan pacakkan zoom recorder kat depan aku. Make sure tak interframe dalam video. Dan kamera aku letak atas MEVH ni. Aku akan letak kamera kat sini so that untuk jadikan kotak-kotak ni sebagai aku punya background. Kadang-kadang aku letak kamera kat sini somewhere around here untuk jadikan M ni sebagai aku punya background pula. Untuk camera setting, first off aku akan set kepada manual mode lah. And then kita kena decide dulu recording format yang kita nak buat. Usually aku set NTSC dan aku akan pilih 30 frame per second. Okay, lepas tu yang penting kita nak kena set value-value ni. Value untuk aperture dengan ISO. Based on tips and tricks yang aku jumpa, diorang suggest jangan setkan ISO ni lebih daripada 800. Sebab kalau lebih daripada 800 dia akan introduce noise pada kita punya video nanti. Lagi rendah lagi bagus. Nampak tak ada belang-belang zebra tu? Maknanya yang ni terlalu overexpose. Jadi kita akan kurangkan dia punya value, setkan serendah yang mungkin. Kita kena adjust so that kita akan dapat lighting yang optimum. Yang 1/60 ni, basic rule of thumb dia ikut berapa frame per second yang kita dah set tadi. Tadi kita dah set 30 frame per second kan? So value tu kita kena ganda 2. Means 30 kali 2 adalah 60. So minimum value yang kita kena letak adalah 1/60. Jangan rendah daripada value tu. So sama ada 60 ke atas. Tapi makin tinggi kita set, dia makin gelap. So setkan paling rendah yang kita boleh. Dalam kes ni 60 lah. Satu lagi benda yang kita nak adjust adalah white balance. Jangan pakai auto. Kita pergi ke custom setup.
Caranya, ambil satu kertas putih atau board putih, letak kat tengah-tengah. So, aku dah letak satu board putih kat tengah-tengah ni. Kita pergi custom setup dekat white balance. Tekan set. Then, pilih kat mana warna putih dalam screen tu. Capture. Dan dia dah set kepada 5300K. So, kita accept. So, basically video kita macam ni lah rupa dia. Okay, so sekarang ni aku nak share pasal macam mana nak set up untuk lighting pula. Kita ada satu sumber lampu iaitu daripada ceiling. So kita akan tutup lampu tu dan kita akan apply 3 point lighting tadi. Bermula dengan lampu key light daripada ring light tadi. Lampu ni kita dah tala pada dinding, so cahaya dia agak soft dan tak terlalu harsh. See, bayang-bayang pun hampir tak ada. So sekarang cahaya tu menerangi sebelah kanan muka aku, tapi muka belah kiri aku masih lagi dalam kegelapan. So kita akan apply fill light guna lampu IKEA tadi. So kita akan dapat cahaya keimanan di sebelah kiri pula. Dan untuk menambahkan ambience, kita akan switch on lampu backlight kat belakang tu, so that kita akan dapat separation antara subject dengan background. Alright. So basically itulah cara-cara aku shooting video kat rumah. Lepas tu aku akan import file-file audio dan video tadi masuk dalam laptop and then edit pakai Power Director 17. Okay, bab video editing aku tak share sebab benda tu subjektif, dia lebih kepada creativity. So pandai-pandai lah korang edit video korang Okay, so last kali kalau korang rasa video ni bermanfaat dan banyak membantu, please share, like dan subscribe. So until then, selamat berkarya. Bye.